Salam sejahtera, nama saya Sotek Chiu, merupakan pelajar PhD at SSK UKM. Tajuk pembentangan saya adalah para sosial pemimpin pendapat kesihatan dalam komunikasi kesihatan. Kita sedia maklum bahawa populariti penggunaan media sosial yang semakin meningkat telah membawa kepada revolusi media sosial yang mampu menggantikan media komunikasi tradisional. Perubahan landscape ini bukan sahaja membantu individu dalam berkomunikasi, mencari maklumat kesihatan dan seterusnya berkongsi maklumat tersebut dalam media sosial, tetapi keadaan ini juga mendorong perubahan corak dan fungsi pemimpin pendapat kesihatan. Pemimpin pendapat dalam media sosial mempunyai lebih autonomi dalam menentukan arah dan agenda kandungan yang ingin disampaikan atau dikongsi kepada pengikutnya. So, ini bermakna media sosial ini memberi peluang yang luas kepada pemimpin pendapat kesihatan untuk memberi isu atau maklumat kesihatan kepada pengikut mereka. Satu kajian iaitu sorotan dan kajian bersistematik yang dijalankan oleh salah satu pengkaji pada tahun 2010 mendapati bahawa pemimpin pendapat persendirian atau yang mempunyai strategi intervensi dapat memberi kesan dan pengaruh yang tinggi dalam strategi mempromosikan kesihatan. Satu kajian yang dijalankan pada tahun 2019 di mana terdapat satu hubungan antara pemimpin pendapat kesihatan dengan pengikut mereka dalam media sosial. Objektif kajian saya adalah menerokai fungsi pemimpin pendapat dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi tentang isu kesihatan. So, kajian ini saya menggunakan atau mengintegrasikan model para sosial pemimpin pendapat yang dibangunkan oleh STAR pada tahun 2015. Ini merupakan modal hubungan para sosial pemimpin pendapat yang dibangunkan oleh STAR pada tahun 2015. Hubungan para sosial pemimpin pendapat merujuk kepada satu hubungan yang dijalin antara pemimpin pendapat dan pengikutnya melalui media. Hubungan para sosial ini ialah satu kesinambungan media antara penggunaan media dan personaliti media atau selebriti. Hubungan para sosial ini mempunyai potensi untuk menyumbang kepada kesan media secara umum dalam dua fungsi. Fungsi pertama, hubungan para sosial ini berfungsi sebagai faktor motivasi dan bimbingan terhadap pendedahan media. Kedua, hubungan ini mungkin merupakan pemboleh ubah perantaraan yang membawa kesan-kesan pendedahan media. So, merujuk kepada model ini, model hubungan para sosial pemimpin pendapat menunjukkan proses hubungan para sosial antara pemimpin pendapat dan pengikut mereka. Model ini mengandungi 3 prasyarat. Okey, prasyarat 1 merupakan ciri-ciri pemimpin pendapat di mana pengikut mengikut pemimpin pendapat berdasarkan kepada ciri-ciri yang ada kepada pemimpin pendapat seperti contoh latar belakang, profesional, pengetahuan, status sosial mereka dan masing-masing. Prasyarat kedua ialah fungsi-fungsi yang wujud dalam pemprosesan di mana fungsi-fungsi seperti maklumat dan pengurangan kerumitan, orientasi dan rangsangan minat. Prasyarat ketiga ialah sikap penerimaan, iaitu sikap pengikut dalam proses hubungan para sosial pemimpin pendapat. Merujuk kepada modal ini, dalam pembentukan modal ini, sekurang-kurangnya satu fungsi akan wujud dalam para prasyarat kedua semasa pemprosesan hubungan para sosial pemimpin pendapat. Ini bermakna semasa pemimpin pendapat menyampaikan sesuatu isu melalui fungsi-fungsi maklumat dan pengurangan kerumitan, orientasi atau rangsangan minat, salah satu fungsi akan terkena oleh pengikut. Mungkin pengikut itu dipengaruhi oleh pemimpin pendapat berdasarkan fungsi orientasi ke atau rangsangan minat dan sebagainya. So, metodologi kajian saya ialah menggunakan temu bual mendalam 5 orang pakar perubatan dari NGO Metric Mind dan menggunakan software Atlas TI version 8. So, saya menggunakan modal ini untuk membangunkan modal untuk pemimpin pendapat kesihatan. So, dalam kajian saya,
Selain maklumat pengurangan kerumitan, orientasi dan rangsangan minat, kajian saya telah menemui fungsi baru untuk komunikasi kesihatan terutama dalam pemimpin pendapat kesihatan seperti pembetulan maklumat dan tanggapan mitos, pengukuhan imej dan etika profesionalism, literasi maklumat dan kesihatan rangsangan emosi. So semasa pemprosesan ini, mungkin pengikut atau followers dipengaruhi oleh salah satu fungsi dalam modal ini. So semasa pengikut berinteraksi bersama pemimpin pendapat, maka wujudnya satu hubungan parasosial antara satu sama lain. Okey, 3 tema yang telah dikenal pasti dalam kajian saya adalah rangsangan dalaman, 2 perkongsian maklumat dan profesionalisme. 3 kategori telah dikenal pasti bagi tema rangsangan dalaman iaitu rangsangan minat, pembetulan maklumat dan tanggapan mitos dan rangsangan emosi. Tema profesionalisme terdiri daripada pembukaan imej dan etika profesionalisme. Berdasarkan analisis tematik sebanyak 5 kategori telah dikenal pasti bagi tema perkongsian maklumat iaitu orientasi, maklumat dan pengurangan kerumitan dan literasi maklumat dan kesihatan. Ini bermakna para sosial pemimpin pendapat kesihatan menggunakan strategi mengikut situasi dan maklumat kesihatan yang ingin disampaikan di media sosial untuk memberi fungsi dalam modal ini. So, hasil kajian kualitatif mengesahkan selain daripada kelaziman maklumat dan pengurangan kerumitan, orientasi dan rangsangan minat juga wujud dalam modal para sosial pemimpin pendapat, tetapi hasil kajian ini juga menunjukkan terdapat fungsi lain yang telah menjadi strategi kepada para sosial pemimpin pendapat dalam komunikasi iaitu pembetulan maklumat dan tanggapan mitos, pengukuhan imej dan etika profesionalisme dan rangsangan emosi. Perbincangan saya adalah banyak kajian telah menekankan tentang kelebihan penggunaan media sosial oleh pemimpin pendapat. Kajian juga mengesahkan atau menyatakan media sosial juga menguatkan hubungan antara pemimpin pendapat bersama pengikut mereka dan seseorang individu akan mengikut dan menghubungi persona seseorang pemimpin pendapat melalui media sosial untuk menggerakkan hubungan parasosial. Ini boleh dikatakan pemimpin pendapat dengan pengikut terdapat satu hubungan parasosial yang akan wujud dalam modal ini. So modal ini sesuai digunakan untuk melihat keadaan yang akan wujud dalam persekitaran media yang sering berubah berikutan dengan kemunculan media sosial. Kesimpulan saya, hubungan parasosial pemimpin pendapat antara pemimpin pendapat kesihatan dengan pengikut mereka bukan sekadar berfungsi sebagai saluran bagi penyampaian dan perkongsian maklumat, tetapi juga melibatkan pemindahan maklumat dalam hubungan ini. Ini di mana hubungan parasosial wujud juga melibatkan pemindahan maklumat antara pemimpin pendapat kepada pengikut mereka. So kadang-kadang pengikut juga akan berinteraksi dengan pemimpin pendapat kesihatan dalam modal ini. So oleh itu, pengkaji akan datang boleh menyelidik tentang kualiti hubungan parasosial pemimpin pendapat antara pemimpin pendapat kesihatan dengan pengikut mereka yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berunding tentang isu dan mesej kesihatan dalam proses hubungan tersebut. So ini bermakna pemimpin pendapat kesihatan dan pengikut sememangnya telah wujud dalam media sosial, terutamanya dalam komunikasi kesihatan. Sekian, terima kasih.